Jadi begini nak cerita sihir ini. Sihir ini ngikut kehendak orang yang meminta. Betul. Boleh jadi ia minta supaya orang itu sakit, orang itu berkelahi suami isteri. Itu sejarah dia. Sejarah sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, barang yang boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Itu asalnya. Jadi mereka menyembah, memuja tengkorak atau sesuatu yang boleh jadi syirik. Maka apabila ia buat sesuatu yang boleh syirik itu, maka bos jin datang dan dia pun bertanya, apa kau nak? Saya nak syanu tu biar sakit, biar gembung perut. Diarahkannya tentera-tentera dia, engkau masuk dalam perut syanu tu, engkau jangan keluar. Keluar aku cekik engkau, dia kata. Maka rakyat-rakyat dia, tentera akan masuk dalam perut orang itu, duduk situ. Dia tak berani keluar. Pasal jin ni yang diarah itu tentera yang takut sangat kepada ketua dia. Itu sebab bila kita baca Quran, dia tak nak keluar pasal perjanjian. Kalau keluar dia kata tu. Orang yang menyembah tadi dia syirik. Itu sebab sihir ni syirik. Maka tukang sihir pun syirik, orang yang datang minta tolong pun syirik juga. Itu saya pesankan banyak kali, kalau kita kena sihir, mesti kita berubat dengan ayat Quran. Mesti. Pasal ada orang berkata, kalau kena sihir, kena jin, cari orang yang pakai jin juga. Kan dua kali syirik. Lebih selamat kita mati beriman daripada hidup tidak beriman. Itu ingat tu. Kita berubat dengan tukang sihir, bermakna kita redha dengan sihirnya itu, redha dengan syiriknya. Ar-ridha bil kufri kufr, redha dengan kafir hukumnya kafir. Biar dia mati. Tapi yang malangnya orang berkata, saya tak percaya, saya nak berubat aja. Hai, dah tak percaya berubat pasal apa? Dah tak percaya. Dia pergi operate tanpa bius. Dia tukar buah pinggang, tak bius. Ditunggu buah pinggang dari India. Operate, tak sakit. Ramai pula orang masih percaya. Begini saja. Benda yang pelik ini ada 5 saja. Yang pertama, mukjizat. Itu hanya pada para rasul dan nabi saja. Yang kedua dia panggil irhas, yang berlaku pada nabi-nabi atau rasul yang belum jadi nabi. Dia tak panggil mukjizat, panggil irhas, belum lantik jadi nabi lagi. Tapi ada benda pelik juga berlaku pada dia. Yang ketiga dia panggil karamah, yang berlaku pada wali-wali. Orang boleh panggil keramat, sebenarnya karamah namanya. Orang Melayu pandai aja keramat. Yang keempat dipanggil ma'unah. Ma'unah maknanya pertolongan Allah Ta'ala sekali-sekala. Kita naik flat tingkat 20, tergelicik jatuh, tak ada apa-apa. Itu elok je, tak patah tak apa. Itu ma'unah namanya. Tapi jangan naik lagi sekali. Jangan tak pasal. Yang kelima panggil istidraj. Ini sihir. Ini sihir. Jadi maknanya ada satu ihanah dia panggil. Ihanah ni berlaku juga pada orang-orang kafir, nak hinakan lagi dia. Jadi sekarang gini, orang yang operate orang tidak pakai bius itu, adakah dia mukjizat? Bukan, pasal dia bukan nabi. Adakah dia karamah? Bukan, dia kan wali. Adakah ma'unah? Tidak, kerana ia berlaku hari-hari. Adakah irhas? Dia tidak akan jadi nabi. Istidraj lah, sihir. Oh, nampak berdarah-darah, itu dipanggil sihir khayali. Mata nampak macam begitu, sebenarnya tidak. Sihir ada
Dua. Sihir waqi'i, sihir khayali. Waqi'i betul-betul berlaku, sakit betul. Khayali mata nampak. Paunya baru-baru ni ada orang cerita, dia kenduri kahwin, tengok nasi dia berulat, kuah dia berulat, orang tak makan. Tu dia seorang lagi lah masak nasi tak masak. Tu orang Melayu pandai tu, kelebihan orang Melayu lah kan. Tu bayang macam mana kedai masak ulat, masak basi pun, masak berbuih-buih. Sebenarnya tidak. Waktu Nabi Musa lawan ahli sihir Fir'aun itu, ahli sihir Fir'aun bukan seorang dua, ratus ribu ahli sihir datang, campakkan tali itu penuh ular. Sebenarnya itu khayal saja. Orang nampak, habis, hebat betul ini. Akhirnya habis lawan di tongkat Nabi Musa AS saja. Macam orang-orang perempuan ni pakai susuk cantik pandangan saja. Bila buang susuk habis, tak cantik dah. Tu susuk ni berasal dari zaman Fir'aun. Waktu zaman Fir'aun ada seorang tua, umurnya ratus tahun, tapi macam umur 25 tahun, sweet 17 tahun, 100 tahun umur dia macam 17 tahun 25 tahun begitu. Saudara mara dia semua dengki, macam mana orang tua, umur dah tua, cantik lagi. Akhirnya mereka mengintai apa dia buat dalam bilik dia. Mengintai, tengok orang tua tu ada binatang masuk dalam badan dia. Bila binatang tu keluar dari badan, tua dia, masuk muda. Orang dengki, keluarga dengki ni, ditangkap binatang tu, dibunuhnya. Mati binatang tu, tua tu seorang tadi, terus mati dia. Tu asal susuk, binatang masuk dalam badan. Orang Melayu, dia nak susuk cantik, sini muka lah. Satu perempuan, orang hospital cerita, X-ray jatuh motor, penuh jarum kat muka dia. Nampak pasal jarum tu fizikal, nampak. Dia guna masuk itu, masuk. Orang nak kebal ada, orang nak cantik sini, nak tenang bola ada, suara sini, suara sedap. Tapi mati besok apabila mati, dia akan menanggunglah bertahun-tahun tak mati-mati. Sebenar sudah mati, doktor kata sudah mati, tapi macam mana kita nak tanam dia mata terkelip-kelip? Boleh tukang mandikan dia tu terkelip mata tu, tak lari tukang mandi tu. Hukum pekah tak boleh, pasal zahirnya sebelum mati. Tapi Nabi sudah tidak ada, doktor sudah mati ni, mati macam mana? Mati terkelip-kelip. Yang paling menakutkan, di waktu malam dia bangun makan, siang malam dia bangun makan. Kadang-kadang yang pelik, dia makan lauk aja, nasi tak campur. Makan nasi, habis nasi baru lauk. Nampak kawan-kawan kita begitu, bahaya tu. Makan lauk aja, tengok siapa lah. Bertahun-tahun dia tidak mati. Itu sebabnya satu budak jumpa saya, dia kata waktu kecil dulu nenek masukkan susuk, sekarang nak keluar macam mana? Macam nak keluar benda tu susah, bimbang mati payah. Ada satu orang itu, dia terlentang selama 30 tahun, umur dia 50 tahun dah sakit, sampai 80 tahun jin penuh ikutnya. Ini dia soalan. Itu sebabnya kita tukang sihir ini di Mesir ya, memang tukang sihir Mesir ni, satu orang tu, dia boleh campak cincin dalam laut, sekejap balik cincin tu, sekejap balik. Orang kata dia keramat dah, wali dah. Bila dia mati saja, anak nak buka pintu bilik bapak dia, mak kata kau jangan masuk bilik bapak, macam-macam tengkorak ada.
dia sembah tengkorak itu, menyebabkan jin lompat datang nak dengar cakap dia, sedang menambah ahli dia untuk masuk api neraka. Sebabnya jampi-jampi ini, bila orang menyampi ikut Melayu ni, memanglah Nabi kata jampi-jampi ini boleh dipakai selama tidak syirik. Tapi jampi-jampi Melayu ni banyak yang haru biru. Saya dapat satu kitab, satu buku jampi orang Melayu. Memang baca pun kita pun nak tahu sama-sama. Tak benda bunyi tak. Mungkin orang baca pun tidak faham. Tapi makbul. Pasal minta pada jin. Tapi jampi-jampi Melayu yang ringan ni boleh pakai, tapi elok tak payahlah. Dia ada ujungnya berkat kata tu. Jadi juga dia. Berkat kata la ilaha illallah Muhammad sallallahu kan jadi tu. Dia ada jampi Melayu dulu ada, kemudian diterapkan dalam Islam dalam jampi tu. Iaitu bismillah pangkal, ujung berkat kata la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Bunyi bismillahirrahmanirrahim, setapak semelenggang 3 lengan sayur manis. Setapak aku melenggang, aku juga dipandang manis. Manis lah tu. Jangan salin dulu, nanti dulu. Atau bismillahirrahmanirrahim, aku letak batang ceput, aku tebas batang gelenggang, aku berjalan manis di mata, benda aku berjalan manis di pinggang, pinggangnya manis, gitu. Atau bismillahirrahmanirrahim, tiada terkunci, tiada terkatup, tiada kembang bunga cempaka, terkunci terkatup, aku makan doa 7 bangsa, manisnya timpa roh pada aku, tunduk sujud pada aku, tunggang langgang pada aku. Tunggang langgang yang main. Jika Syanu binti Syanu tak nakkan aku, tunggang langgang pada aku. Tu gulung tikar dia. Tu jampi. Atau jampi orang asli yang untuk sumpit tu, kalabing bus kading kadus bus. Tu tu aslinya. Itu tak boleh pakai, makna tak tahu. Atau orang Siam, ahdang seni gedang, kaki gerak tangan diam seperti mayat dalam liang. Itu memang macam mayat orang tu. Jangan, tak bayar tu. Jadi maknanya unsur-unsur sihir ini dia banyak menyeru kepada iblis. Satu kawan saya, dia kata waktu di Jepun, Jepun tu, dia duduk dalam pondok derian. Jepun datang, dia baca satu jampi cakap siang. Jepun tak nampak dah. Jepun tak nampak tu dalam pemberian tu. Kemudian dia kata, kemudian besoknya dia naik bisikal. Dia pun rampat bisikal dia. Dia baca ayat tadi, jatuh apa tu bisikalnya lantai tu. Jepun betul kembali. Naik balik, tiup lagi, jatuh balik. Dia humbal Jepun bisikal. Lepas tu dia pun pergi mengaji Mesir. Mengaji Mesir, dia kata balik di sini, dia tanya Tok Cha Siam tu apa makna jampi. Kata Tok Cha Siam di Kedah, ini saya tak tahu ni, tinggi sangat ni, dia kata. Tanya Mufti Siam di Bangkok. Mufti dia lah, bukan Islamnya, Mufti Siam lah tu. Tanya Tok Cha besar lagi. Pergi dia ke Bangkok. Rupanya dia orang Tok Cha yang besar di Bangkok kata ini menyeru syaitan. Kawan tadi menyeru Mesir tu, balik tu baru dibuang tu. Namun kalau sebut nama tuan-tuan kena belakang tu payah sikit. Dia cerita saya sendiri tu. Maknanya tiap-tiap jampian bacaan yang tak diketahui maknanya jangan pakai. Bersama. Lagi satu orang ini dikata orang dia keramat, tahu semua. Saya pun pergi tengok, betul ke keramat, pergi tengok. Gaya dia macam orang hebat lah. Itu saya balik lah. Tak berapa lama ada orang datang jumpa, dia kata, Ustaz, ada orang mengajar saya ilmu macam mana? Baca ayat kursi sonsang, nyonsang dari belakang, dan baca dalam tandas, baca Yasin dalam tandas. Syapuannya disebut rupanya orang yang saya pergi tengok tu, yang kata keramat tu, dia buat syirik
baca Quran dalam tandas. Memang tak jadilah pasal buat syirik. Ini kerja-kerja sihir belakang. Jadi dipesankan bahawa kita minta lindung kepada Allah kejahatan orang-orang yang tukang sihir ini. Tukang sihir ni kerjanya memang menyusahkan orang. Jangan berubat. Ni segaman. Ada terperjalan tu orang asli sedia mengubati berbagai-bagai penyakit. Yang hebatnya orang Melayu yang ramai datang. Orang Melayu dalam mengaji Amerika, Jepun, Korea pergi berubat orang tak sekolah. Malu company betul. Jadi orang asli. Dan juga ada orang pergi mengambil ilmu di Batu Cape, itu pun ada. Di kuil di Tok Cha Pulau Pinang pun ada. Macam-macam. Jadi maknanya ataupun orang-orang Melayu, orang di Sabah, di Sarawak, di Labuan, macam-macam ilmu ada. Sebabnya ilmu orang-orang Labuan dan orang-orang Sabah ni boleh macam-macam boleh berlaku. Sehingga kemaluan orang itu pun boleh dipindahkannya. Kemaluan kita sangkut kat situ. Tengok. Jangan main-main. Kita tengok situ pula. Hebat dia. Saya waktu ceramah di Labuan, 3 orang ketua kampung ikut saya. Saya kata, bapak, saya takut ceramah nanti hilang susah. Tak apa dia. Saya ikut. Pasal saya KK, ketua kampung sana, memang hebat-hebat. Bila dia ikut tu orang lain tak boleh ganggu. Itu kelebihan dia pula. Jadi itu di Labuan tu, jangan main-main. Kadang-kadang yang takut tu dekat pemegang tokar tu, pemegang pintu tu, situ pula kita punya. Jangan main. Hebatnya ilmu orang sana. Sebenarnya itu khayal dia panggil. Dia khayal, saya nampak macam betul. Maka petua orang sana, kalau kita takut kita punya kemaluan hilang, pakai seluar dalam terbalik. Itu menang dia. Dia terbalik, dia pun heran mana pula ni kan. Itu dia. Petua dia orang sana. Satu ketika orang kita di sana dia jadi pengurusi jemaah hakim musabaqah Al-Quran. Jadi dia nak letakkan nombor 1, sekian dah siap dah jadual. Orang saya minta orang nombor 2 tukarkan nombor 1. Dia tak buat. Yelah, dia dah siap dah dia punya keputusan. Lepas tu hilang terus. Hilang, barang dia hilang. Tapi dia malu agaknya, dia diam. Meninggal dia. Orang kita meninggal. Dia main di sana. Ini kan kita nak pergi standby balik kan sudah dalam. Dia jin heran, terbalik pula sudah dalam. Habis terbalik itu dia sihir. Itu minta lindung. Kejahatan di sini ada kitab saya baca tadi, terjemahan Indonesia disebut nafasat tu orang-orang perempuan yang tukang sihir. Mana orang perempuan pun ada yang tukang sihir. Jadi maknanya minta Allah. Siapa boleh lindung? Siapa pun tak lindung. Siapa pun tak boleh lindung daripada kejahatan orang-orang sihir, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Banyak orang kita bila nak kahwin saja ada masalah. Isteri tak suka, suami tak suka, berkelahi panas dan sebagainya. Pantang pinang tolak. Kena. Sampai kesudah, sampai mati pun ada. Satu perempuan dia kerja di Kuala Lumpur, dia di Petaling Jaya. Dia budak baru saja datang ke Kuala Lumpur. Ada orang nakkan dia tak nak. Sihir, mati terus. Tumbang terus. Hebat. Jadi kita ingatlah yang mematikan Allah Ta'ala. Yang memberi bekas tu Allah SWT. Usaha manusia. Itu dia kerja. Itu sebabnya jin ni berjaya. Jin tahu manusia ni bodoh, dia kata. Dia ikut cakap jin. Jin pun ikut cakap dia, dia pun ikut cakap